بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهذا الحديث صحيح. Yang hormati Tuan Nadir, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, dan juga muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya mari sama-sama kita mengambil peluang dan kesempatan yang Allah bagi kepada kita sekali lagi pada malam hari ini untuk sama-sama kan kita nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ta'arif syukur yang telah disebut oleh Junaid Al-Baghdadi, menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita untuk taat kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita menggunakan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita untuk derhaka kepada Allah. Itu namanya kufur. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini tergolong di dalam golongan hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita tuan-tuan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita perlu jalinkan hubungan. Perlu jalinkan hubungan dua perkara ataupun dua pihak. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hubungan kita sesama manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita ini sebagai manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ini tergolong di dalam salah satu 4 golongan
yang disebut oleh para ulama. Golongan yang pertama, golongan yang mana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala begitu cantik sekali. Hubungan dia juga dengan manusia, iaitu hamba Allah Subhanahu wa taala pun cantik. Dengan Allah, sampai waktu semayang, dia semayang pula berjemaah. Bulan puasa, dia puasa tak cukup dengan puasa wajib. Bulan-bulan lain lagi puasa sunat. Hubungan dia dengan Allah, tuan-tuan, cantik. Ada kemampuan, ada rezeki lebih, dia pergi menunaikan haji ataupun umrah. Sesama manusia, tuan-tuan, begitu juga sesama manusia. Dengan orang, tuan-tuan, baik, suka bersedekah, tak mampu sedekah dengan harta benda wang ringgit, sedekah dengan senyuman dan sebagainya. Orang tengok dia pun suka, dia tengok orang pun suka. Ini hubungan manusia yang pertama yang berada di atas. Hubungan dia dengan Allah baik, cantik. Hubungan dia dengan manusia pun baik dan cantik. Manakala, tuan-tuan, golongan yang kedua, golongan yang mana hubungan dia dengan Allah cantik, tetapi, tuan-tuan, hubungan dia dengan manusia begitu teruk sekali. Masa semayang, tuan-tuan, semayang, tapi luar semayang jumpa dengan manusia, tuan-tuan, nak tegur pun kadang-kadang susah, apatah lagi nak senyum. Orang senyum kat dia, dia cengih balik kat orang, kawan tu bertakut nak senyum. Ada juga, tuan-tuan, orang jenis macam ni. Kadang-kadang dia datang, tuan-tuan, menyebabkan orang tu puasa meluap. Golongan tadi, golongan yang pertama tadi, dia ada orang puasa suka, dia tak ada orang puasa rindu. Golongan yang kedua ni, dia ada orang puasa meluap, dia tak ada orang puasa Allah suka. Tapi hubungan dia dengan Allah cantik. Waktu semayang, dia semayang. Waktu puasa, dia puasa. Malam-malam bangun, tuan-tuan, solat tahajud, solat sunat malam. Sebelum nak tidur, dia buat dulu witir dan sebagainya. Tapi hubungan dia dengan manusia, dengan jiran pun kadang-kadang bergaduh. Dengan adik-beradik pun kadang-kadang, tuan-tuan, tak bertegur, bergaduh. Disebabkan berebut satu motor buruk yang ditinggal oleh arwah ayah. Itu je sebab. Ini golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga, tuan-tuan, hubungan dia dengan manusia cantik, tapi hubungan dia dengan Allah begitu teruk sekali. Kita tak nak juga. Golongan yang kedua tadi pun, tuan-tuan, hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia teruk, kita tak nak juga. Golongan yang ketiga, hubungan dia dengan manusia baik, hubungan dia pula dengan Allah. Allahu Akbar. Teruk. Orang azan, tuan-tuan, dia boleh relax. Tunggu dulu, kan? Sambil-sambil balik kerja, singgah dulu kedai mamak. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini roti canai satu, baru nak order. Orang komak pula, tambah kopi OI satu. Tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belanja lagi kawan-kawan, tuan-tuan, dia ada Allah suka. Kan? Dia ada ni, tuan-tuan, kawan-kawan suka. Sebab apa? Hubungan dia dengan manusia baik sekali. Dengan jiran, tuan-tuan, kadang-kadang obsession balik, tuan-tuan, bawa apa? Buah tangan bagi ke jiran. Bukan buah tangan penapa, buah tangan lah. Kan? Buah tangan dia ada dua. Tapi hubungan dia dengan Allah, semayang, tuan-tuan, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak. Puasa, tuan-tuan, asal masuk bulan puasa gastrik, asal masuk bulan puasa gastrik, asal gastrik puasa. Kan? Masuk je bulan puasa, kenapa je tak puasa ni? Gastrik, ustaz. Allah, tak boleh. Kan? Asal je masuk bulan puasa, macam-macam penyakit datang, tak puasa. Hubungan dia dengan Allah teruk, hubungan dia dengan manusia baik.
Sambil-sambil dia tak puasa, tuan-tuan petang-petang pergi bazar Ramadan contoh, beli makanan-makanan bagi ke jiran, bagi ke orang lain. Tapi dia tak puasa. Orang suka dengan dia, tapi Allah tak suka. Tak nak. Dan hubungan yang keempat, tuan-tuan, manusia yang keempat, golongan yang keempat, golongan yang mana dengan Allah pun teruk, dengan manusia pun teruk. Salah satu, tuan-tuan, kita nak berhubung atau berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak bagi putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam kitab kabair ataupun dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama, yang ditulis oleh ulama Imam Az-Zahabi, bab dosa meninggalkan solat, mukaddimah bab yang diterjemahkan oleh yang ditulis oleh penterjemah kitab tersebut. Antara hubungan manusia dengan Allah adalah semayang. Orang yang putuskan, orang yang tinggal semayang, bermakna, tuan-tuan, dia telah putuskan hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, baca Quran. Berdasarkan hadis Nabi, kitab Allah Azza wa Jalla wa hablullah. Kitab Allah adalah hubungan, tali, ikatan kamu dengan Allah. Tinggal Al-Quran. Lalu kata Nabi, manittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa ikut Al-Quran, baca Al-Quran, suka pada Al-Quran, ikut apa yang Al-Quran kata, kana 'alal huda, dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Dan siapa yang tinggal, taraka, Nabi sebut dengan perkataan jelas, tarakahu, siapa yang meninggalkan Al-Quran, kana 'ala dhalalah. Satu lagi perkataan yang jelas, iaitu sesat. Siapa yang tinggalkan dia itu Al-Quran, tak nak baca, tak nak buka, tak nak beramal, maka kata Nabi, dia akan sesat. Ini golongan yang keempat, tuan-tuan, golongan yang mana hubungan dia dengan Allah pun teruk, hubungan dia dengan manusia pun teruk. Orang datang masjid semayang berjemaah, dia datang masjid usung tabung buat balik. Dan banyak kita tengok dalam klip-klip video dalam Facebook. Minggu lepas, tuan-tuan, saya pergi semayang Jumaat di sebuah masjid. Biasa saya pergi semayang Jumaat, tak bawa kereta, bawa motor. Biasanya payah parking. Sebab masjid tepi sekolah, senang pergi. Parking motor, tuan-tuan, masuklah semayang. Ingat tu hari Jumaat ni semua orang semayang, rupa-rupanya ada juga setengah orang yang duk intai-intai, duk tengok-tengok motor yang mana yang sesuai nak obek. Salah satu daripada motor, kenalah motor saya, dia ambil berkah motor ustaz. Tapi nasib baik, tuan-tuan, dalam motor tu memang saya tak simpan apa-apa. Yang sebelah motor saya, motor kawan satu sekolah dengan saya, yang kena dompet, yang kena tab. Dia tablet, dia masuk dalam motor. Yang rusak, kalau motor saya ni yang rusak tu ialah tempat duduk tu memang tercabut lah. Memang kena tukar yang tu baru. Tempat duduk motor tu baru. Yang dia tak rusak, dia boleh jongkir kat tepi tu, jolor tangan. Nak ceritanya, tuan-tuan, hubungan dia dengan Allah pun teruk. Orang datang semayang berjemaah, semayang Jumaat, dia tak semayang. Tapi tunggu, tengok, kita tengok tabung ke, selipar orang ke yang mahal-mahal sikit. Tak kira dia orang ni, tuan-tuan, yang murah pun dia belasah, tuan-tuan, janji dia dapat puas hati. Baik itu, tuan-tuan, golongan yang keempat ini, tuan-tuan, sangat jahat. Manusia pun tak suka, Allah pun tak suka. Sedangkan kita berada di atas muka bumi Allah, tak lain dan tak bukan, kena sambung, hubungkan dua hubungan ini. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mukadimah, belum masuk kitab kita lagi. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dalam tajuk dia dalam kitab ini yang beri tajuk Halal dan Haram dalam Islam, Al-Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang bermazhabkan mazhab Syafi'i. Ulama hebat pun tuan-tuan bersandarkan mazhab pada mazhab Syafi'i. Semua orang ini tuan-tuan dia kata aku mazhab qaulullah qaul Rasulullah. Memanglah rujukan ulama mana-mana pun situ belaka tuan-tuan. Tapi kita ni tuan-tuan tak mampu. Kalaulah dia kata mazhab qaulullah saja, mazhab qaul Rasulullah saja, tanpa mengambil pandangan ataupun pendapat ulama-ulama lain, cuba tuan-tuan yang pandai sangat tadi kata cuba kita keluarkan rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, syarat sah haji yang disebut dalam Al-Quran saja, yang disebut dalam hadis saja. Ada tak? Peninglah cari. Sebab yang kita guna pun daripada ulama yang buat kajian, ulama yang selidik keluarkan ijtihad dan sebagainya. Ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini tuan-tuan kita masuk pada bab yang kelima, perkara yang dilarang, yang diharamkan di dalam ibadah. Maksud di dalam ibadah ini bukan hanya ibadah khusus. Yang dimaksudkan di sini ibadah ialah ibadah umum. Ialah tuan-tuan yang pertama mendatangkan bomo ataupun dukun. Ni tuan-tuan, malam ni kita akan belajar tajuk yang mana Imam Al-Ghazali meletakkan pada tajuk yang pertama pada malam hari ini, ialah larangan kita mendatangkan bomo ataupun dukun. Itu tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang dapat mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi malaikat Allah. Apa yang Imam Al-Ghazali meletakkan ayat ini yang pertama supaya nak bagi tahu kepada kita perkara yang gaib tuan-tuan yang kita tak nampak ini tuan-tuan, yang tahu hanyalah Allah. Tidak ada manusia yang tahu. Bahkan Nabi tuan-tuan, kalau Allah tak tunjuk kepada dia, dia tak tahu. Nabi tuan-tuan, kalau Allah tak tunjuk, Allah tak turun wahyu kepada dia, dia pun tak tahu. Tetapi tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendakwa mereka tahu benar ni, mereka tahu benar ni, mereka tahu benar ni, yang kita tak nampak, yang kita tak tahu, mereka tahu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tuan-tuan orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah, Allah dah pesan. Memang kita ni tuan-tuan mesti beriman kepada benda yang gaib. Tapi benda yang gaib bukan yang menyalahi, yang menyalahi agama, yang menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat." Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang beriman kepada benda-benda yang gaib. Benda yang gaib di sini apa benda? Ulama dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin ataupun orang panggil ulama kalam. Ulama kalam. Kalau ulama usul bukan ulama usuluddin. Kalau ulama usul, istilah ulama usul ialah ulama usul fiqh. Tu kita kena faham. Bab-bab istilah di dalam kitab-kitab. Kalau fuqaha merujukkan kepada ulama-ulama fiqh. Kalau dalam kitab sebut ulama usuliyin ataupun ulama usul merujukkan kepada ulama usul fiqh. Kalau mufassirin dirujukkan kepada ulama apa tuan-tuan? Ulama tafsir. Ulama tafsir. Kalau muhaddisin dirujukkan kepada ulama-ulama hadis. Dia beza tuan-tuan antara istilah ilmu fiqh, antara istilah ilmu hadis. Kalau dalam ilmu hadis apabila sebut syaikhain,
Dua syekh dalam ilmu hadis apa? Cuba jawab sekali, lama dah belajar ni. Iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam ilmu hadis. Kalau dua syekh di dalam fiqh, lebih kita utamakan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kalau dua syekh tuan-tuan, iaitu Imam Ar-Rafi'i dan Nawawi. Tu dia beza. Dia beza. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok tuan-tuan dalam kitab tauhid, perkara yang gaib yang dimaksudkan oleh ulama ialah, saya pernah sebut tuan-tuan, itu perkara sam'iyah. Perkara sam'iyah. Apa benda perkara sam'iyah? Para ulama sebut perkara sam'iyah ni perkara yang tak mampu kita melihat dengan mata kepala kita, tak mampu kita mendengar dengan telinga kita, yang hanya mampu kita dengar dengan telinga kita, yang datang daripada Al-Quran, yang datang daripada hadis. Ini panggil perkara sam'iyah. Contoh tuan-tuan, soal jawab dalam kubur. Ini termasuk dalam perkara sam'iyah. Contoh titian sirat, contoh syurga neraka, contoh malaikat yang berada di kiri kanan kita dan berada di sekeliling kita. Sebagai contoh soal jawab dalam kubur tuan-tuan. Tuan-tuan yakin tak ada soal jawab dalam kubur? Yakin tak tuan-tuan? Siapa tak yakin cuba angkat tangan. Semua yakin. Sebab apa? Kita beriman kepada benda yang gaib. Kita beriman kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minu, Allah dah tegas, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya nak tanya tuan-tuan yakin ni sebab tuan-tuan tengok ke? Pernah tak kita tengok soal jawab dalam kubur? Pergi ziarah kubur, kok tengoklah, intai masuk ke dalam lubang kubur, ada orang soal jawab dalam kubur rupanya. Tak pernah tengok. Ataupun kita tak pernah tengok, tapi kita pernah dengar ustaz, lalu tepi kubur malam-malam tiba-tiba dengar orang tengah soal jawab dalam kubur. Dengar suara katak kat kubur tu, tuan-tuan dah lari dah. Apatah lagi nak dengar soal jawab dalam kubur. Yang kita pernah dengar soal jawab ni tuan-tuan, TV3. Tu, iaitu soal jawab. Ataupun kalau TV9, 9 soalan. Itu tak kena mengena dengan soal jawab dalam kubur. Kita tak pernah dengar, kita tak pernah tengok, tapi kita yakin. Sebab apa kita yakin? Iman kita yang meyakinkan kita. Tapi beza dengan orang kafir. Bezanya dengan orang kafir bila mereka akan yakin, bila mereka tengok, bila mereka dengar. Ini beza kita dengan dia. Kita tak tengok, tapi apa yang Allah datangkan kepada kita supaya kita beriman dan supaya kita percaya, kita yakin dan kita percaya. Macam kita syurga neraka. Besok tuan-tuan, ketika mana selepas daripada hisab amalan kita, yang kita akan pergi sama ada syurga ataupun neraka. Sama ada syurga ataupun neraka. Tak ada yang duduk atas pagar. Sebab tu jangan sangat lama-lama duduk atas pagar, koyok tumbuk. Tak ada orang yang duduk atas pagar. Sebab apa? Yang ada syurga dan neraka. Dan kita tuan-tuan bercita-cita nak masuk syurga. Dalam perkara sam'iyah tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan pernah tengok ke syurga? Tuan-tuan yakin tak syurga ada? Yakin syurga ada ustaz, tapi tak pernah tengok. Inilah keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita datang ke rumah Allah, semayang berjemaah, semayang fardu, lepas tu semayang pula sunat, duduk dalam majlis ilmu. Sebaik-baik majlis adalah majlis ilmu. Sehingga Nabi bandingkan majlis ilmu ini dengan taman syurga. Sebab tidak ada tempat selepas daripada mati tuan-tuan yang paling mulia selain daripada syurga. Tak ada tempat yang paling mulia daripada syurga. Begitu juga atas dunia Nabi bandingkan majlis ilmu dengan taman syurga. Sebab apa? Kita yakin adanya syurga. Orang kafir tak yakin.
Bila mereka akan yakin? Apabila mereka tengok, apabila mereka dengar. Ayat surah yang kita baca pagi tadi subuh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Mereka, Allah cerita bagaimana orang kafir ketika mana mereka bertemu kembali kepada Allah, masuk je alam barzah tuan-tuan, mereka akan berkata, Rabbana absarna, ya Allah aku dah lihat. Satu. Wa sami'na, ya Allah aku dah dengar. Lihat, dengar, barulah yakin. Dah masuk Isya. Sekejap. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Orang kafir bila mereka akan yakin setelah mana ada dua perkara dengan mereka. Sebab itu kita orang Islam jangan jadi seperti mana mereka.
Kita orang Islam, apa yang diceritakan dalam Al-Quran, apa yang diceritakan dalam hadis Nabi, itulah perkara yang kita yakin, yang telah dikhabarkan oleh Nabi, yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Orang kafir tidak. Mereka Rabbana absarna wa sami'na, apabila kembali kepada Allah tengok ada azab, dengar azab, farji'na, ya Allah hantarlah kami balik, kami nak hidup. Hantarlah kami balik ya Allah, kami hidup, nak hidup semula, hidupkanlah kami semula ya Allah. Sebab apa? Nak amal solehan, nak buat baik lah. Sebab apa nak hidup? Sebab nak buat baik. Sebab apa baru nak buat baik? Inna mukinu, sebab dah yakin. Masa hidup dulu yakin tak? Tak yakin. Baik itu tuan-tuan, saya pernah bertanya kepada seorang yang bukan Islam, yang ketika mana saya belajar, kamu yakin tak lepas daripada kamu mati ada syurga ataupun ada neraka? Kepercayaan mereka tuan-tuan, masa saya belajar dulu tuan-tuan, saya belajar kat Selatan Thailand, saya belajar kat Petani, yang mana kalau bukan orang Islam di sana, majoriti dia bercakap Siam lah. Kalau orang Islam, majoriti dia bercakap macam kita ni lah, bukan macam kita, macam Kelantan. Saya tanya yakin, dia kata kepercayaan dia apabila mati, apabila dia mati, batang tubuh dia dah hancur, tapi roh dia ni akan dihidupkan semula, tapi dalam batang tubuh orang lain pula. Itu kepercayaan dia. Dia tak percaya dia akan diseksa dan sebagainya. Saya tanya, kamu ni nak masuk, kalau kamu mati nak masuk syurga atau neraka? Jawapan dia dengan bahasa Thailand, ta sawan mijing. Kalaulah, maksudnya kalau syurga ada sungguh. Dia letak perkataan tak tadi itu tuan-tuan. Maksud dia kalau dalam bahasa kita kalau syurga ada betul, maksud kalau ni tuan-tuan, yakin tak? Tak yakinlah kalau. Kalau letakkan kalau syurga ada betul, aku nak masuk syurga, dia kata perkataan kalau itu tak yakin. Mereka tak yakin. Yang mereka yakin mati, batang tubuh hancur, roh mereka akan dimasukkan ke dalam orang lain, sama ada bayi yang baru lahir. Tapi dia tak ingatlah kisah-kisah lama tu. Itu kalau kita tengok daripada drama-drama dia, memang kepercayaan dia memang macam tu. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini orang kafir. Orang munafik pula tuan-tuan, berpura-pura yakin tapi tak boleh tak terima hakikat, berpura-pura dengan Islam. Sebab itu tuan-tuan, apabila ajal sampai kepada mereka, mereka berkata kepada Allah, ini siapa? Orang munafik. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mati sampai kepada mereka, baru mereka berkata, ya Allah, alangkah baiknya engkau tangguhkan dulu kematian aku, supaya Allah tangguhkan kematian dia. Sebab apa? Fa asaddaqa, aku nak bersedekah, nak jadi orang baik. Dan kan awal-awal lagi Allah dah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Harta yang kami bagi ni, kamu infaklah ke jalan Allah sebelum ajal sampai kepada kamu. Mereka enggan. Saya pernah cerita tuan-tuan, golongan munafik, sifat mereka Allah bayangkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Bagaimana sifat mereka apabila diserukan untuk harta mereka dikeluarkan ke jalan Allah, mereka akan genggam tangan. Bukan genggam tangan bagi penumbuk, tidak. Genggam tangan kata ulama sebab apa? Isyarat nak ceritanya mereka kedekut sangat apabila minta untuk dikeluarkan ke jalan Allah. Allah pesan, keluarlah harta kamu di jalan Allah, sebahagian yang kami berikan kepadamu, kamu keluarkan ke jalan Allah. Baik kita tuan-tuan merupakan zakat yang layak keluar zakat, kita keluar zakat. Yang belum layak keluar zakat, jangan lupa sedekah. Sedekah tuan-tuan antara senjata tuan-tuan, kalau boleh juga dikatakan ubat yang paling mujarab. Memang hadis Nabi ada sebut, dan memang tuan-tuan terbukti
Saya nak cerita, saya nak kongsikan satu pengalaman kepada tuan-tuan. Saya tidak ada niat apa, memang nak kongsikan. Satu pengalaman saya tuan-tuan, sebelum Ramadan tuan-tuan, isteri saya lahirkan seorang anak. Anak pertama kami. Anak lahir tuan-tuan dalam keadaan mula-mula tuan-tuan anak lemah. Mula-mula lahir itu memang saya tengok dah. Ingat ke? Tak ada. Bukan kita niat macam tu, tapi sedih kita tengok mula-mula. Pucat keluar, biru macam saya pun paling ikut lain sekejap. Tengok-tengok doktor ambil letak atas dada mak dia, dan doktor bawa pergi cepat-cepat masukkan oksigen. Lepas pada tu tuan-tuan saya minta nak azan, punya bergaduh dengan doktor, tak bagi. Dia kata nak masuk azan dalam NICU, bilik ICU untuk kanak-kanak. Kita masuk dalam tu tuan-tuan, yang boleh masuk dalam tu ibu dengan ayah je. Tapi kalau kita masuk dalam tu tuan-tuan, kesian tengok, Allahu Akbar, macam-macam keadaan bayi. Ada yang besar tapak tangan ni pun ada, yang masih hidup lagi. Macam-macam wayar ada. Kan? Ada yang bayi ni yang badan kecil, kepala besar. Allahu Akbar. Macam-macam keadaan. Lalu cari, tanyalah nurse, tanya mana anak saya. Dia masa tu tuan-tuan tak boleh sebut nama bapa. Sebab anak tidak ada nama lagi, kena sebut nama mak. Mana baby sekian-sekian. Dia tunjuklah, saya pun pergi azan. Tengok tuan-tuan, atas kepala anak saya ni doktor letakkan tali enci. Saya tanya, kenapa doktor letak tali enci? Rupa-rupanya tuan-tuan, anak saya masa tu tuan-tuan, kepala dia bekak sebelah belakang. Tiap-tiap hari tuan-tuan, setelah mak dia keluar daripada hospital, tiap-tiap hari kita pergi ziarah. Sehingga doktor naik menyampah dah dengan kita, sebab lama sangat duduk kat rumah, tengok isteri menangis je. Allah, tak sedap tengok. Bawa isteri daripada, kalau pergi pukul 10 pagi, pukul 2 petang balik. Orang pergi sekejap, setengah jam, sejamnya. Kita pergi 3-4 jam. Balik pukul 2, pukul 3, pukul lepas maghrib, pergi pukul 12 pula balik. Kalau kita pergi berencang dah, mimik muka nurse tu memang lain macam lah dengan kita. Saya tanya doktor, bila anak saya boleh keluar? Sebab sekolah, cuti saya pun dah habis dah. Saya pun nak mari ke sini. Isteri saya beranak bersalin di Kelantan. Kata doktor ni, lambat lagi tuan. Selagi kepala tak surut, lambat lagi. Sebab dia boleh risiko pergi ke darah, jadi kotor. Kita nak kontrol darah, dia kata. Saya nak cerita yang tuan-tuan, ajaibnya sedekah. Dan memang, bukan ajaib lah, memang Nabi bagi tahu dalam hadis. Tapi kena ikhtiar. Bukan kata sakit sedekah, tak makan ubat, tak cari doktor, tak jadi. Saya tuan-tuan, tengah hari tu tuan-tuan, hantar isteri masuk dalam NICU bersama dengan anak tadi. Saya pun keluar, sebab masa tu hujung bulan, kena bayar kereta, pergi di bank. Pergi bank tuan-tuan, keluarkan duit dalam bank untuk bayarkan kereta. Lepas tu tuan-tuan, saya teringat, ada seorang pakcik dia minta sedekah depan tu. Bukan daripada mana-mana masjid, tak. Memang sedekah untuk dia. Duduk sela depan bank. Biasa kan kita tengok pergi bank memang ada. Tapi dalam hati saya niat, teringat satu hadis Nabi yang saya sebut tadi tuan-tuan. Lalu saya niat, aku nak sedekah ni, untuk aku niat memang untuk anak aku. Mudah-mudahan Allah sembuh dan cepat sembuh dia. Saya pun bagi tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan keluar daripada bank, masukkan dalam tabung pakcik. Bukan kata saya nak lihat, tidak, tapi nak kongsikan kepada tuan-tuan sebagai perkongsian, dan kita boleh ambil pengajaran daripada cerita saya. Saya pun tuan-tuan keluar daripada bank, sebab bank depan hospital Kubang Krian USM, dan hospital USM depan tu ada bank. Keluar tuan-tuan, keluar daripada bank, ambil isteri saya ke hospital balik. Daripada ucapan doktor tadi tuan-tuan, doktor kata, tak tahu lagi ni, lambat lagi ni, kena duduk dalam wad ni lama lagi dah, dia kata. Saya kata seminggu. Doktor kata tak boleh nak jamin lah, sebab anak saya duduk dalam tu dah 3 hari dah. Balik rumah tuan-tuan sampai petang. Waktu petang tuan-tuan saya ingat lagi, duduk depan, duduk main dengan anak-anak saudara depan-depan laman rumah. Dapat telefon daripada hospital,
Cepat-cepat angkat telefon, tak tahu nombor siapa, memang angkat telefon jawab. Dia kata ini cik sekian-sekian, dia kata, saya kata dia kata baby cik ni dah pindah ke ward lain dah. Ward yang tadi memang yang teruk lah, ward yang pertama. Ni ICU juga tapi yang ringan lagi. Saya kata Allah Akbar, teringat memang betul yang Nabi sebut dalam hadis. Sedekah adalah ubat yang paling mujarab. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkongsian saya tuan-tuan bukan nak riak ataupun bukan tidak. Tapi nak kongsi kepada tuan-tuan, kalau kita ada masalah ataupun anak isteri kita tak sihat, sakit dan sebagainya, ikhtiarlah salah satunya bersedekah. Tak kira sedekah kepada siapa-siapa. Sedekah ni tuan-tuan tak semestinya kadang-kadang kita nak sedekah ni. Kadang-kadang tak semestinya orang yang susah sangat. Orang kaya kadang-kadang kita nak bagi sedekah pun kita bagi. Pergi depan rumah dia, tekan loceng pintu pagar rumah dia keluar. Orang tu keluar nak buat apa ni? Nak bagi sedekah. Kawan tu tanya nak bagi berapa? RM10. Kawan tu makan sehari RM4,000. Kita bagi sedekah RM10. Dia kata tak padan aku buka pintu pagar. Tak apa, bagi. Saya tengok seorang kawan tuan-tuan ketika mana belajar Thailand. Jumpa dengan biasa sana tuan-tuan, kalau kita pergi di Krabi tuan-tuan. Krabi tuan-tuan, apabila kalau kita sampai sana kita bagi, ada seorang budak datang, kalau kita bagi duit kat seorang ni, dia akan kawan dia akan keluar ramai-ramai, 4-15 orang. Mari kepada kita minta. Dia akan hantar wakil dulu seorang. Tengok orang ni bagi ke tak. Kalau orang ni tak bagi, orang lain tak keluar. Kalau orang ni bagi, semua datang. Nak juga. Ambil lah tak. Nak bagi. Tak bagi, selagi tu dia minta. Biasa sana tuan-tuan ada jenis-jenis penipu yang koyakkan seluar jin, lipatkan kaki, buat macam kaki kudung. Memang kita dah tengok dah dia buat. Lalu tuan-tuan kawan saya bagi, saya tanya, kamu tak tahu kalau dia tipu? Tahu. Tapi kenapa kamu bagi? Tahu memang nak bagi. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang sedekah ni bukan sebab alasan pun. Bagi tuan-tuan, kalau ada yang mana mampu kita bagi, ikhtiar, dan salah satu ikhtiar untuk penawar. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang munafik. Tak yakin, bukan tak yakin, yakin tapi buat pura-pura tak yakin. Apabila ajal sampai kepada mereka, mereka merayu kepada Allah supaya Allah tangguhkan kematian. Tapi kematian ini tuan-tuan Allah sebut wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan lewat sedikit pun ajal apabila sampai kepada kamu. Tak akan lewat. Dan tidak akan cepat ajal kita. Jangan risau kalau kita nak sebut mati 40 kali sehari. Kalau tak sampai masa, dia tak mati. Orang Melayu tuan-tuan apabila mati, dia suka tanya sebab. Ada tak sebab yang anak kamu selalu macam nampak pelik-pelik sikit kan? Biasa kita dengar dalam surat khabar. Kebetulan tuan-tuan anak hari tu keluar balik kampung, nak datang ke bandar balik. Maaflah saya hari ni. Biasa tak pernah minta maaf. Biasa hari tu anak berasa insaf minta maaf. Wartawan tanya ada tak tanda-tanda kematian anak ni? Ada. Hari tu dia minta maaf kat saya. Nampak pelik dah, macam nak mati. Minta maaf tu tanda nak mati. Jangan pelik tuan-tuan. Jangan berasa pelik. Sebab apa? Selagi mana tak sampai ajal, dia tak mati. Marilah tanda apa pun. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebagai utusan Allah membawa risalah datang di tengah-tengah masyarakat, di mana di situ ada sekelompok manusia tukang dusta yang disebut dukun ataupun bomo ataupun tukang ramal. Mereka itu mengaku dapat mengetahui perkara-perkara gaib baik untuk masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang, dengan jalan mengadakan hubungan dengan jin dan sebagainya. Bukan zaman kita saja nak ceritanya perkara ini berlaku. Di zaman Nabi kita tuan-tuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi banyak daripada zaman kita. Nabi lahir di tengah-tengah masyarakat yang mana penuh dengan bomo, yang penuh dengan tukang ramal. Bukan sungai ramal, tukang ramal. Sungai ramal dia ada dua, dalam dan luar. Yang ni tukang ramal. Dulu tuan-tuan kalau ingat, dulu dia ada juga. Kalau kita pergi ke pasar-pasar malam, pasar-pasar tani,
Zaman-zaman dulu, zaman sekarang tak ada dah. Jarang kita nak jumpa. Siapa nak minta ramal, dia ada letakkan kursi, bagilah RM5, dia berhola. Allah tapak tangan kita kat dia. Dia tengok, kamu ni nasib tak baik ni. Kalau nampak orang jari kamu, orang tangan kamu macam ni, memang orang tangan kita macam ni, tuan-tuan. 8118. 8118, cuba tengok yang lebih tu lama lah, tanda dia tak lama. Yang 1881 tu memang normal. Itulah tanda Allah bagi kepada kita. Tengok, kamu ni nampak orang jenis macam ni, tak lama. Nak berlaku benda tak elok ni. Lalu kita tanya, nak buat macam mana tu nak bagi elok? Kamu ni kena buat macam ni pula. Orang panggil, kalau orang Siang panggil sadak krok. Maksudnya kita buang siang. Buang siang. Mereka percaya buang siang. Kamu nak elok ni, kamu kena pergi sini, bawalah ayam seekor, panggang siap-siap. Letaklah di pokok buluh, letaklah di mana-mana, bagilah kepada siapa-siapa. Supaya apa? Nak buang sial kamu. Itu masyarakat kita. Masyarakat orang Arab jahiliah dulu, tuan-tuan, lagi teruk. Sebab itu, tuan-tuan, ketika itu Nabi beruzlah, Nabi lari daripada masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Nabi lari daripada masyarakat yang penuh dengan syirik, penuh dengan pemujaan, berhala dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada manusia ketika itu dan zaman sekarang mengaku diri mereka boleh mengetahui masa yang telah lalu dan masa yang akan datang. Zaman sekarang yang paling bahaya, tuan-tuan, jenis ramal melalui, kalau hari ni, tuan-tuan, internet. Orang panggil apa, saya pun tak pandai istilah. Masalah. Kita masukkan bila kita lahir, tarikh, hari bulan, hari apa benda, pun dia keluar. Orang yang lahir pada hari ni, dia macam ni. Kita ni, tuan-tuan, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, ingat tak rukun iman yang ke-6? Ingat tak, tuan-tuan? Ingat kan? Kalau tak ingat, balik ni belajar dengan anak cucu kita. Rukun iman 6 perkara. Tu. Minta anak ataupun cucu kita yang sekolah agama, sekolah-sekolah pasti. Dek, cuba ajar Tok Wan rukun iman. Cuba adik baca, Tok Wan ingat tapi tak berapa, tak pandai nak sebut. Tak apa, suruh. Budak-budak ni kalau rukun iman, rukun Islam, rukun semaya, kadang-kadang teror dia daripada kita. Bak doa makan, doa apa lagi? Dia nombor 1, kita nombor 5. Dia memang teror. Bak doa, doa bangun tidur dia. Rukun iman yang ke-6, tuan-tuan, kalaulah kita percaya kepada benda-benda tersebut, bermakna, tuan-tuan, kita telah mengedepikan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Kita ni, tuan-tuan, apabila kita dilahirkan, kita ni, tuan-tuan, Allah jadikan kita, Allah dah garislah qada dan qadar kita. Jodoh kita, pertemuan kita, ajal kita, maut kita, rezeki kita, banyak mana. Manusia, apabila Allah cukupkan rezeki dia, menandakan maut sudah sampai kepada dia, ajal sudah dekat kepada dia. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang dalam keadaan nazak, nak mati, kita ambil air. Kalau orang dulu, kalau orang nak mati, tuan-tuan, biasa dia lapar, dah apa, minta air. Masuk je, tuan-tuan, kalau zaman dulu dulu, tuan-tuan, orang masukkan air melalui dengan sudu. Zaman sekarang dia masukkan straw. Cuba kita perhatikan, air tadi akan masuk ataupun akan keluar? Akan keluar. Masuk ikut mulut, kadang-kadang keluar ikut tepi pipi mulut ni. Keluar. Sebab apa? Rezeki dia dah habis. Allah dah tutup dah rezeki dia. Sebab itu, tuan-tuan, kita rezeki masing-masing. Orang ni kerja walaupun lama, baru je dia bekerja. Kita dah bekerja lama dah. Dia ni naik pangkat dulu daripada kita. Itu adalah benda yang telah ditetapkan oleh Allah. Nak naik pangkat, kita bersungguhlah. Itu adalah sunnatullah. Sebab itu, tuan-tuan, rezeki daripada Allah ni tak semestinya. Orang ni kerja banyak, Allah bagi banyak. Orang ni kerja sikit, Allah bagi sikit. Tidak. Macam majikan dengan bos.
Majikan kerja sikit, Allah bagi banyak. Kerja banyak, Allah bagi sikit. Macam cerita beruk lah tuan-tuan. Cerita orang beli beruk. Dia pergi ke pasar tuan-tuan nak beli beruk. Kebetulan masa tu tuan-tuan yang saudagar beruk, kita sebut saudagar lah, nampak kemas sikit. Saudagar beruk tuan-tuan, dia ada 3 ekor beruk. Beruk yang pertama harga 500. Beruk yang kedua harga 1000. Beruk yang ketiga harga 5000. Beza, harga beruk pun berbeza. Jadi orang nak beli ni tanya, kenapa beza? Dia kata, orang yang nak beli tadi tanya, yang pertama ni kenapa 500, yang ni 1000? Dia kata yang 500 ni, kalau kita ambil dia, kita buka tali kat leher dia, bagi tahu kat dia, kita lepas je dia akan pergi naik pokok kelapa, dia akan turun sekali dengan buah, siap koyak. Beruk yang pertama, siap dengan koyak. Ni cerita cerita rekod. Nak ceritanya, rezeki kadang-kadang tak sama. Dia tanya pula, beruk yang kedua ni apa lebih dia? Dia kata beruk yang kedua ni, awak bagi geran je kat dia. Dia boleh naik buah pokok, dia dah tahu dalam geran tanah ni ada berapa pokok, buah banyak mana. Siap dengan kopek, siap koyak. Datang dengan kita dengan bulat-bulat buah. Tuan-tuan, orang ni kata mesti yang 5,000 ni mesti lagi teror, lagi pandai daripada orang yang lain. Lalu dia tanya, yang 5,000 ni apa lebih dia? Tuan jual beruk kata, dia buat kerja tu tak pernah tengok lagi, tapi 2 ekor ni panggil boh kat dia. Tu 2 ekor ni yang pandai naik buat turun buah, yang boleh kopek buahnya, buah kelapa. Yang kedua tadi bagi geran, dia siap turunkan buah. Dua-dua ni panggil boh kat dia. Tu harga dia mahal sikit. Nak ceritanya tuan-tuan, rezeki kita kadang-kadang tak sama. Sebab tu tuan-tuan hari ni tengok dia ni lebih, mudahlah cari bomo, cari dukun, sihir, santap, kawan ni. Allah Akbar. Berlaku tak tuan-tuan macam berlaku dalam masyarakat kita? Kadang-kadang dalam bab perniagaan, tengok kedai kita orang kurang, kedai dia orang ramai. Tak boleh. Mula tuan-tuan, itu amalan orang jahiliah. Di zaman Nabi belum diutus menjadi Nabi. Di zaman kita ni tuan-tuan, Nabi diutuskan menjadi Nabi. Dan Nabi telah pun berkembali kepada Allah, meninggalkan kita, tinggal bersama dengan kita Islam. Wa raditu lakumul islami dina. Yang Allah ridha agama adalah Islam, dan Islam bukan hanya sekadar agama. Islam adalah cara hidup. Ad-din, kalau kita buka dalam kamus Dewan, dia bukan maksudnya agama. Ad-din adalah peradaban, cara hidup. Cuba kita tengok dalam kamus Dewan, ad-din bukan maksudnya agama. Agama tuan-tuan yang tepat dengan perkataan agama adalah millah. Sebab itu tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, millat Ibrahim, millah Ibrahim, agama yang dibawa oleh Ibrahim. Yang Nabi bawa agama merangkumi cara hidup. Bukan agama hanya di dalam masjid, luar masjid tidak ada agama, tidak. Seperti mana tuan-tuan berlaku di zaman-zaman di Turki dulu, selepas daripada kematian Kemal Atatürk, dan masyarakat dan Turki ketika itu tuan-tuan, kalau siapa nak pakai kopiah hanya dibenarkan dalam masjid, di luar masjid tak dibenarkan kamu pakai kopiah. Apatah lagi serban dan sebagainya. Ini memang sekular yang kuat. Zaman sekarang dah hilang. Sehingga pada hari ini boleh menganjurkan satu musyawarah kesatuan ulama-ulama sedunia yang buat pemilihan pada hari ini. Turki yang menganjurkan. Beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Nak ceritanya tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agama di zaman Nabi lagi tuan-tuan, ketika mana Islam belum turun kepada Nabi, masyarakat ketika itu telah adalah benda-benda macam ni. Ada tukang sihir, ada tukang ramal, ada tukang tilik, ada tukang buang sial.
Dan ada tukang buang sial. Sebab itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke juru ramal kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan apa yang dikatakan, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Apabila hadis tuan-tuan datang daripada Muslim, martabat hadis dia di bawah Bukhari. Ya. Sebab itu dalam ilmu hadis dua ini adalah dua syekh yang paling besar dalam ilmu hadis, Bukhari dan Muslim. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kebanyakan dalam hadis-hadis Muslim kebanyakan sahih, ada juga yang ulama mengatakan tidak sahih. Tapi tidak ada masalah. Walaupun hadis ni tuan-tuan walaupun dhaif hanya tidak dibenarkan berhujjah saja, tapi dia tidak menghalang untuk kita beramal dengan hadis tersebut. Ini hadis. Hadis walaupun dhaif tapi kita boleh beramal dengan hadis. Yang tidak dibenarkan untuk kita berhujjah. Tapi kalau ada hadis lain yang boleh menguatkan hadis yang dhaif tadi, maka dibenarkan buat berhujjah. Itu tuan-tuan. Siapa nak faham hadis? Kami malam Jumaat kami ada buka satu kelas bersama dengan Tuan Guru Ustaz Masyuti di Dewan Masjid Al-Azim Pandai Indah. Ustaz Masyadi ni siapa? Panel Akidah Negeri Selangor. Dia adalah panel Akidah Negeri Selangor. Antara dua orang panel Akidah Negeri Selangor adalah dia dan Tuan Guru Datuk Harundin. Ustaz Masyadi. Kita ada mengaji tentang Sunan Tirmizi dan Lataif Isyarat, usul fiqh. Saya pun mengaji tuan-tuan. Mengaji bagaimana nak faham hadis, bagaimana nak faham masalah fiqh. Barulah kita boleh kata benar ni salah, benar ni tak salah. Benar ni macam mana, benar ni nak terima macam mana. Kenal dulu usul dia macam mana. Kenal dulu hadis tu macam mana. Kenal dulu hadis tu macam mana. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang datang kepada tukang ramal, orang yang meramalkan sesuatu benda, lalu kata Nabi kemudian dia bertanya sesuatu kepada tukang ramal tersebut dan dia membenarkan, dia percaya. Dia percaya apa yang dikatakan oleh tukang ramal, maka kata Nabi solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. 40 hari tuan-tuan, datang masjid 5 waktu, semayang tungin-tungak, Allah tak terima. 40 hari. Allah Akbar. Orang kata kalau kita tak percaya ustaz, yang ni masalah. Kita pergi tanya saja je tapi tak percaya. Betulkah kita tak percaya? Contoh tu, kita pergi tanya, tiba-tiba tukang ramal kata macam ni, kamu ni macam ni, 2 hari lagi jangan keluar daripada rumah. Kalau keluar rumah jatuh tangga. Tiba-tiba kebetulan hari tu tuan-tuan kita keluar. Kita kata, nipu bohong ni, tak percaya ni. Keluar tuan-tuan, tersepak apa? Kain sapu kaki kat depan tangga tu, terjatuh tangga. Jatuh sungguh. Betul lah apa yang kata tukang tok bomo hari tu, tukang ramal hari tu. Dia kata 2 hari, dalam masa 2 hari jangan keluar dari rumah, akan jatuh tangga. Ada sedikit kita membenarkan perkataan ini. Inilah yang masalah. Dan inilah yang bermasalah. Bermakna kita telah membenar. Macam mana nak buat tuan-tuan? Jangan pergi langsung, jangan tanya langsung. Yang nak menghapuskan perkara yang mana kita yakinkan kepada benar-benar yang karut marut ni tuan-tuan adalah yang pertama sekali, yang paling penting sekali tuan-tuan, sifat tawakal kita kepada Allah kena tinggi. Di samping kita ikhtiar, kita buat kerja, kita ikhtiar dan sebagainya, di samping itu tuan-tuan kita bertawakal. Kita tawakal. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah bukan masalah dalam masalah lain. Macam dulu berlaku naik minyak, ni ketentuan Allah. Jangan komplain sangat. Ini Allah dah tetapkan, ayat itu tak betul lah. Sebab itu atas ikhtiar dan usaha manusia. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itu dulu tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, dan akan datang tuan-tuan kita akan masuk dalam bab iaitu menganggapkan sial kerana sesuatu benda. Ada setengah manusia yang menganggap sial kerana berlaku sesuatu benda.
dengar suara burung, ni malam ni lain macam ni, ada benda sesuatu nak terjadi. Dengar bawa kereta biawak melintas depan, ni tak sedap ni, kalau pergi lagi ni akan berlaku kemalangan ni, ada. Maka kita akan masuk pada akan datang, bulan akan datang, Jumaat yang kedua, jumpa di sini. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, di luar sana tuan-tuan ada sahabat saya, ada berniaga sedikit sebanyak, ada kopiah dan sebagainya. Siapa berasa berhajat nak tukar kopiah dan sebagainya, bolehlah sebelah sana. Spot ni kereta kita tukar tiap-tiap bulan, kadang-kadang tiap-tiap 2-3 bulan sekali. Kopiah atas kepala untuk buat ibadat, bolehlah tuan-tuan. Kita tengoklah apa yang sahabat kita jual dan sebagainya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.